Hai, Assalamualaikum semua pelajar. Apa khabar? Sihat? Kembali kita lagi dalam kelas reka bentuk dan teknologi. Okey, pada minggu lepas kita telah belajar berkaitan apa ya? Para pelajar masih ingat? Pada minggu lepas kita telah mempelajari berkaitan 2.4.3. Jadi, pada minggu ini kita akan masuk kepada 2.4.4. Okey, standard pembelajaran pada hari ini adalah 2.4.4 iaitu membina litar simulasi yang berfungsi dengan perisian khas. Okey, apa itu litar simulasi? Okey, litar simulasi ini merupakan litar yang menyerupai litar sebenar. Apa tujuan simulasi dilakukan? Sebab litar simulasi ni kan dah menyerupai litar sebenar. Okey, tujuannya adalah untuk melihat cara sesuatu sistem dibina untuk beroperasi dan berfungsi sebelum sistem sebenar dibangunkan untuk mengurangkan masalah kerosakan. Di sini maknanya kita nak melihat sesuatu sistem itu dibina. Macam di sini maknanya kita melihat sebelum sesuatu litar itu dibina secara sebenar. Kita tengok dulu secara simulasi. Maknanya dalam simulasi ni pun kita dah boleh tengok jika berlaku sesuatu masalah atau kerosakan. Okey. Kita akan masuk kepada langkah pembinaan. Okey, langkah yang pertama adalah pengenalan perisian pemprosesan peraturcaraan secara teks. Langkah yang kedua adalah fungsi asas arahan atau cara untuk membina simulasi blok. Dan langkah yang ketiga adalah pembinaan simulasi asas menggunakan blok. Dan langkah keempat adalah merancang peraturcaraan untuk hasilkan blok diod pemancar cahaya berkelip. Langkah 5 adalah untuk memaparkan simulasi blok diod pemancar cahaya. Pelajar boleh rujuk pada muka surat 97. Okey, kita masuk kepada yang pertama iaitu langkah pembinaan. Langkah A, pembinaan perisian pemprosesan peraturcaraan secara teks. Iaitu kita akan gunakan magnet code iaitu perisian sumber terbuka yang boleh didapati di Google Play Store. Okey, macam mana nak dapatkan magnet code M10 ni? Okey, caranya adalah iaitu pelajar sila buka Google Play Store pada gadget anda. Yang kedua adalah typekan magnet code M10. Yang ketiga adalah klik pada magnet code M10 dan bolehlah diinstall. Ini merupakan salah satu contoh gambar perisian magnet code M10. Okey, untuk pengetahuan semua, sesiapa anak-anak pelajar yang menggunakan telefon iPhone. Okey, untuk pengetahuan anda semua, magnet code M10 ini tidak dapat install melalui App Store. Dia perlu melalui Google Play Store sahaja. Okey, seterusnya adalah langkah B, fungsi asas arahan atau cara untuk membina simulasi blok. Okey. Yang pertama adalah kenal pasti fungsi asas arahan atau cara. Yang kedua adalah simbol tambah ditekan. Paparan arahan akan kelihatan pada skrin. Yang ketiga adalah kumpulan arahan decision, grafik, design and other digunakan sebagai asas pembelajaran. Okay, kamu semua boleh rujuk pada muka surat 97. Okey, iaitu di sebelah kanan, pelajar boleh lihat di sini adalah merupakan button decision iaitu akan memaparkan arahan atau cara. And if button AI sama dengan press. Graphic design dalamnya ada button AI show on dan button A1 show text sama dengan text dan button A1 sama dengan underscore update. Okay, pelajar boleh baca fungsi-fungsinya dengan merujuk pada muka surat 97. Okey, contoh yang seterusnya adalah others iaitu go to one. Iaitu pergi ke barisan arahan atau cara yang hendak ditentukan untuk mengulangi arahan. Ingat ya, go to ni untuk ulang arahan. Nanti kamu akan tengok dengan lebih lanjut. Yang kedua adalah timer 1 second untuk menunggu seketika, tempoh masa. Maknanya, okey, di sini kamu nak suruh output kamu itu
menunggu sekejap. Maknanya contohnya kalau output kamu adalah lampu menyala, kamu nak suruh lampu tu menyala selama 1 saat, kemudian padam. Okey, seterusnya adalah not, digunakan untuk menulis catatan peratur caraan yang dibina. Okey, langkah C, pembinaan simulasi asas menggunakan blok. Beberapa syarat perlu dipatuhi untuk membina sebuah simulasi asas menggunakan blok. Okey. Sebagai contohnya, kamu boleh lihat di sini adalah ada arahan not untuk menulis catatan peratur caraan dibina. Contohnya memaparkan blok simulasi. Button A1 show sama dengan on untuk memaparkan blok dan perkataan pada simulasi yang digunakan. Notes untuk menulis catatan peratur caraan yang dibina. Contohnya peratur caraan blok berkelip. Okey, di sini contohnya notes ni kamu nak buat tajuk peratur caraan kamu. Kamu pun tulis peratur caraan blok berkelip. Okey, kamu boleh tengok lagi if button A1 sama dengan press tu apa. And if ni apa? And if ni perakhiran arahan yang wajib digunakan untuk menamatkan sebaran arahan menggunakan if. Okey, ingat ya, and if ni wajib. Wajib maknanya dalam peratur caraan kamu perlu ada and if. Okey. Seterusnya adalah go to one untuk melengkapkan sebuah peratur caraan dan menghantar ke arahan ke barisan satu. Maknanya go to one ni juga penting dalam peratur caraan. And if wajib, go to one ni merupakan penting untuk melengkapkan sebuah peratur caraan. Okey, langkah D iaitu merancang peratur caraan untuk hasilkan simulasi blok diod pemancar cahaya berkelip. Okey, contoh atau cara yang dirancang sebelum arahan disusun dalam perisian. Okey, akan hasilkan simulasi diod pemancar cahaya berkelip. Ini merupakan salah satu contoh macam mana kita nak hasilkan simulasi diod pemancar cahaya berkelip. Okey, ini sebagai contoh not merupakan tajuk iaitu memaparkan blok simulasi. Button A1 show on, button C1 show on, button tab show, switch tekan tutup. Okey, pelajar boleh baca dengan lebih lanjut pada muka surat 98. Okey, seperti yang cikgu telah bagi tahu tadi, and if merupakan perkara yang wajib. Jadi, and if diletakkan untuk mengakhiri peratur caraan. Okey, go to one ini merupakan untuk melengkapkan sesuatu peratur caraan. Jadi, kita dah tulis ni go to one, pergi kepada satu, maka peratur caraan akan dibaca bermula daripada satu. Faham? Okey. Langkah E adalah langkah untuk memaparkan simulasi blok diod pemancar cahaya berkelip. Ada home, button tambah. Okey, apa yang ada dalam controller, apa yang ada dalam division, ada an if, ada if A on, if then on. Okey, nanti kalau kamu nak mencari sesuatu arahan peratur caraan, kamu perlu mencari dalam ni lah. Variable, controller, division. Okey, contoh kalau kamu nak di out satu, kamu perlu ambil dalam controller. Okey, kita nak text. Maka kita pun ambil Kenapa keluar banyak macam ni? Sebab kita tekan 3 kali. Jadi kalau kita tak nak, kita boleh padam. Kita tandakan right dan padam. Okey, di sini ada button run, simulation, clear all, open project, save project, delete project. Okey, semua ini mempunyai fungsi-fungsi yang tersendiri. Nanti kamu akan belajar apa itu run, apa itu ni. Kamu juga boleh edit circuit. Okey, sekarang kita sedang membina peratur caraan yang itu dirujuk pada muka surat 99. Iaitu kalau kamu perasan berada di dalam kotak kuning ini.
Ini adalah simbol-simbol bagi untuk edit litar. Okey, nanti kamu boleh tengok sendiri apabila kamu telah menginstall MagnetCo M10 di telefon masing-masing. Okey, kamu boleh cuba untuk melihat apa yang ada dalam MagnetCo M10, apa arahan yang ada. Kalau nak ambil go to tu, ambil dekat arah yang mana. Kalau nak ambil D out tu, ambil dekat arah yang mana. Kalau nak ambil kalau nak ambil A in tu dekat mana. Okey, nanti kamu boleh cuba ya. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kita pada minggu ini. Ingatlah bahawasanya semua pelajar work hard, study smart. Okey, jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye.